الحمد لله الذي جمعنا وإياكم على ذكره وذكر حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى تعظيم أولياه نسأله كما جمعنا وإياكم في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا وإياكم على حوض حبيب محمد صلى الله عليه وسلم في زمرته وزمرة أوليائه آمين يا رب العالمين. Amin, amin. Beliau menghadapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita telah dihimpunkan di tempat yang penuh berkah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala juga himpunkan kita di telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما اجتمع قوم يذكرون الله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضاته إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدل الله سيئاتكم حسنات فنسأله أن نكون من أولئك الذين قد بدل الله سيئاتهم إلى حسنات ولا ننصرف من هذا المجلس إلا بذنوب مغفورة. Dan kemudian sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berkumpul suatu kaum yang hanya berzikir menyebut nama Allah dan hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada panggilan untuk kaum tersebut, bangkitlah kalian semua dalam keadaan dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua kesilapan-kesilapan kalian telah dirubah oleh Allah menjadi pahala-pahala yang terbaik, dan semoga dengan berkat orang yang pernah dirubah oleh Allah kesalahan-kesalahannya dengan kebaikan, semoga Allah rubah kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan. لا سيما في هذه الأيام المباركة، أيام فيها تضاعف العبادات، أيام المعلومات، وهي الأيام من العشر من ذي الحجة المباركات التي تضاعف فيها الأجور من الله سبحانه وتعالى رب البريات، ويثاب فيها الإنسان من الله سبحانه وتعالى الثواب العظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا madhkuran fis sama' wa madhkuran fil ard. Dan kemudian semacam mana kita sekarang berada pada hari yang penuh berkah, bulan yang penuh berkahi pada bulan Dzulhijjah, bulan dan hari di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan segala jenis amalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipatkan amalan-amalan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan ibadah kita. ففي هذه الأيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام أفضل عند الله من هذه الأيام ولا العمل أحب فيهن من هذه العشر أي عشر ذي الحجة. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih baik pada bulan ini dan tidak ada hari yang lebih baik daripada hari ini 10 hari, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah yang pertama. تضاعف فيها الأجور ويعطى الإنسان في ثواب صوم يوم واحد صيام سنة مقبولة عند الله. Dan kemudian karena di hari ini dilipat gandakan segala jenis amalan, maka 1 hari berpuasa dia dikira sama seperti 1 tahun berpuasa. اجتمعنا وإياكم على هذا على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتبعين لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنما المقصود من الاجتماع الانتفاع. Dan kemudian kita tak berkumpul di sini, tak berhimpun di sini melainkan karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuan kita berhimpun di sini semuanya hanya nak mengambil manfaat. فإنما عقدت هذه الحوليات تذكارا لأولئك الأئمة الأعلام من العلماء الذين سلكوا طريقة جدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان ليلهم تراهم قوما سجدا، إذا كان نهارهم تراهم يسعون في إصلاح ذات البين، تراهم يسعون في إصلاح العباد. Dan kemudian tidak dibuat haul-haul macam ini kecuali sebagai bentuk kenangan, kita mengenang orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tengah harinya sibuk memberikan kedamaian, mendamaikan antara satu sama lainnya, malam harinya sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Fakhr al-Wujud صاحب هذه الحولية الشيخ أبي بكر بن سالم
تغمده الله بواسع رحمته ونفعنا به وببركاته آمين يا رب العالمين. Amin. كانت حياته كلها نفعا للعباد. Dan kemudian sosok seseorang wali yang kita peringati sekarang, Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, adalah satu orang yang kehidupan dia makin sering dan terbaik dan terbanyak untuk memberikan manfaat kepada orang lain. وأظهرهم الله سبحانه وتعالى رحمة بالعباد. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada beliau itu punya kasih sayang kepada setiap hambanya Allah. وفضل الله سبحانه وتعالى لا زال في العباد في كل زمان. Dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala masih ada kepada seluruh hamba-hambanya. فإن لله سبحانه وتعالى عبادا من رآهم أو رأوه أو نظر إليهم أو نظروه أي بمحبة وتعظيم سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang siapa yang pernah tengok hamba tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepadanya, tak akan pernah celaka selama-lamanya. بنوا أمورهم على الصدق وإخلاص وعلى تواضع لله رب البريات. Mereka ini membina amalan mereka dengan ikhlas dan dengan rendah diri karena Allah Subhanahu wa taala. سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم كان أكثر الناس في زمانه تواضعا وأكثرهم هضما لنفسه. Dan kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat famous terhadap seorang ulama yang paling rendah hati dan tawadhu, dan sangat famous terhadap orang yang mampu mengalahkan ego jiwanya sendiri. عندما بدأت تظهر علومه وتظهر له كراماته بين الناس جاء أناس إلى عند أحد من مشايخه يقول أن هذا يظهر من العلوم. قال وما مع الشيخ بكر بن سالم، إنما عاد الشيخ بكر بن سالم في بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء ذلك المبلغ وبلغ فخر الوجود الخبر سجد لله شكرا فقال الحمد لله شهد لي شيخي أن معي بسم الله الرحمن الرحيم ومن بسمل ختم. Dan kemudian ketika mulai terkenal dan famous keilmuan dan kewalian Syekh Abu Bakar bin Salim, salah seorang daripada orang di sana mengatakan kepada gurunya, coba tengok macam mana ilmunya Syekh Abu Bakar bin Salim. Gurunya mengatakan Syekh Abu Bakar bin Salim hanya memiliki Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika Syekh Abu Bakar bin Salim mendengar daripada gurunya, ada pengakuan daripada gurunya bahwasanya beliau ini mempunyai ilmu Bismillahirrahmanirrahim, beliau sujud syukur dan mengatakan, aku meskipun hanya memiliki ilmu Bismillahirrahmanirrahim, karena barang siapa yang memiliki ilmu Bismillahirrahmanirrahim, seakan-akan dia khatam semuanya. دفنوا نفوسهم فأحيا الله قلوبهم. Mereka adalah orang-orang yang menanam jiwa mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala yang bangkitkan jiwa mereka. فإن النفس ما دامت حية أي تطالبك بشهواتها ومراداتها فهي لك حية أي تؤذيك تلدغك. Karena ketika hawa nafsu, ego dan syahwat itu masih berada pada jiwa manusia, maka ketika dia hidup di dalam jiwa manusia, dia akan menjadi ular yang akan menggigiti dan meracuni jiwa manusia tersebut. فهؤلاء الأئمة الأعلام الأئمة الكرام بلغوا هذه المقامات لما بلغوا بالنفوس ما شك نالوا المنى. Dan kemudian mereka ini adalah orang-orang yang telah sampai kepada makam kedudukan jawatan yang sangat tinggi di sisi Allah selepas mereka mampu menanam dan mematikan nafsu dan ego di dalam jiwa mereka. وسعى في إصلاح ذات البين حتى أن أهل زمانه لم يختلفوا عليه. وقال سيد الحبيب أحمد بن حسن العطاس من الذين اصطفى لهم الزمان سيدنا فخر الوجود Al-Habib Al-Syekh Bakar bin Salim. Dan kemudian karena seringnya beliau itu mendamaikan dua orang yang berselisih, sehingga pada zaman beliau itu tak pernah ada siapapun yang berselisih dan bercanggah di hadapan beliau. Sampai Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan tidak ada zaman sejernih dan semurni zamannya Syekh Abu Bakar bin Salim, karena beliau mampu mendamaikan semua manusia. كان رضي الله تعالى عنه على قدم الصدق مع الله سبحانه وتعالى.
Beliau ini langkahnya betul-betul jujur dan tulus untuk menghadap kepada Allah. يسعى في إصلاح ذات البين. Setiap harinya selalu berusaha mendamaikan siapapun. فالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا أخبركم بدرجة أعلى من درجة الصلاة والصيام والصدقة. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, adakah kalian nak aku bagi tahu amalan yang derajat dia lebih tinggi daripada darjah salat, lebih tinggi daripada darjah puasa, dan lebih tinggi daripada darjah sedekah? Qala Abu Darda qulna bala ya Rasulullah. Kemudian sahabat Nabi yang bernama Abu Darda mengatakan, ya Rasulullah, kita nak. Qala islahu dhatil bain. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mendamaikan makhluk Allah. بهذا تميز العباد الصالحون. Nah, dari sinilah nampak perbezaan antara hamba Allah yang biasa dengan orang-orang yang saleh. بالصفاء الطوية والصفاء السريرة. Dan kemudian mereka adalah orang-orang yang jernih zahirnya, jernih pula batinnya. فإنهما صار الأولياء أولياء ولا الأبدال أبدالا إلا بثلاث خصال. Maka wali itu tak mungkin dia menjadi wali, atau wali abdal itu tak akan menjadi wali abdal, melainkan dia memiliki 3 sifat. Bisalamatus sudur. Yang pertama sifatnya adalah salamatus sudur, hati yang selalu selamat dan bersih. La yudmiruna li mu'minin ghishan wala dhurra. Mereka tidak pernah menipu manusia lainnya, tidak pernah memberikan bahaya kepada siapapun. Wala yas'auna illa fi naf'il ibad. Dan mereka tidak pernah berusaha melainkan semuanya hanya untuk memberikan manfaat kepada manusia. Fa inna ahabbal ibadi rabbil ibad anfa'uhum li ibadihi subhanahu wa ta'ala. Karena makhluk yang paling dicintai oleh Sang Pencipta makhluk adalah makhluk yang paling banyak memberi manfaat kepada sesama makhluknya. Hakadha 'allamana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ajaran Fala wilayah takun illa bisalamatus sadr. Ajaran macam inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada permulaannya adalah kena adanya keselamatan hati, bersih hatinya. Fal ma'rifah wal wilayah mahrum minha al hasid. Dan kemudian sebagaimana yang disebutkan tadi, kewalian itu hasad, dengki, iri itu tak mungkin ada pada diri mereka. لأنه لم يبلغ درجة الإيمان فكيف يبلغ درجة الإيقان والإحسان. Kenapa? Sebab orang yang ada hasad itu tak mungkin dia sampai kepada derajat iman. Macam mana lagi nak sampai pada derajat ihsan? هو يعترض على الله فكيف يكون وليا مسلما لله. Dan kemudian mereka itu menantang Allah, macam mana jadi wali yang berpasrah dan menyerahkan diri kepada Allah. الخصلة الثانية. Dan kemudian sifat yang kedua, سخاوة النفوس. mereka memiliki jiwa yang dermawan. يرون ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من فضل من مال من علم ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى فيبذلون ما عندهم لنفع العباد. Mereka memandang anugerah daripada Allah, karunia daripada Allah, apapun itu rezekinya, hartanya, mereka memandang itu semua adalah pemberian daripada Allah, dan mereka akan menyalurkan semua pemberian daripada Allah untuk memberikan manfaat kepada hamba-hambanya Allah. جعلوا الدنيا في أيديهم وأخرجوها من قلوبهم. Mereka telah menjadikan dunia hanya sampai pada tangan mereka, selepas mereka keluarkan dunia itu daripada hati-hati mereka. فإن محبة الله ومحبة الدنيا لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن. Karena cinta kepada Allah dan cinta kepada dunia takkan mungkin pernah bersatu di dalam hati seorang hamba. إذا دخلت محبة الدنيا خرجت محبة الله ومحبة رسوله ومحبة أوليائه. Kalau dah cinta kepada dunia itu masuk kepada hati seorang hamba, maka masuknya cinta dunia tersebut akan mengusir cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada walinya Allah. فإذا دخلت محبة الله ومحبة الحبيب الأعظم ومحبة الأولياء في القلب خرجت محبة الدنيا فكانت مثل الصندل. Maka sesiapa yang sudah masuk ke dalam hatinya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada walinya Allah, akan keluar cinta kepada dunia, dan dunia itu perumpamaannya semacam mana dia pakai selipar dia. فلما أخرجوا محبة الدنيا من قلوبهم يقول المولى سبحانه وتعالى يا دنيا
من خدمني أي أخرج محبة الدنيا من قلبه، فإن خدمة مع وجود محبة الدنيا لا قبول لها. Dan kemudian selepas seseorang itu sudah keluar daripada hatinya cinta kepada dunia, Allah mengatakan kepada dunia, wahai dunia, sesiapa yang telah berkhidmat kepadaku, makna berkhidmat kepadaku beliau katakan di sini adalah yang telah mengeluarkan rasa cinta dunia daripada hatinya. ومن خدمك أي جعل محبتك في قلبه فاستخدميه فاجعليه مستخدما للدنيا ولأبناء الدنيا. Dan barang siapa yang mencintaimu wahai dunia, maka jadikanlah dia itu sebagai hamba sahayamu. Maknanya dia telah mengeluarkan cintaku dan memasukkan cintamu ke dalam hatinya. سلفنا الصالحون ما سافروا من بلاد إلى بلاد للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لجمع الدنيا، لا، إنما صلحوا لإصلاح العباد والنظر في أمور العباد، هذا هو مقصدهم الأسنى. Mereka para kaum salaf saleh ketika mereka berpindah daripada negeri-negeri, negara-negara untuk dakwah, mereka tidak untuk mencari dunia, melainkan mereka untuk memperbaiki umat dan mereka mencari orang-orang yang mampu melihat wajahnya. Itulah tujuan mereka ketika mereka berdakwah bepergian. الخصلة الثالثة الرحمة لكل مسلم. Dan kemudian sifat yang ketiga adalah kasih sayang kepada setiap muslim. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم جرت الرحمة للعباد كلها، حتى كافر بالله مات فنظر إلى جنازته فدمعت عينه، قال يا رسول الله إنه كافر، قال نسمة شردت مني إلى النار. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena rahmatnya tinggi kepada seluruh makhluk sampai pada seorang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau sendiri kasihan sampai tengok ada salah satu jenazah orang kafir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitikkan air matanya dan mengatakan para sahabat, mengatakan ya Rasulullah itu kafir, tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada salah satu jiwa yang telah terlepas daripada aku hingga masuk ke dalam api neraka. الحبيب حسن بن صالح البحر كان منذ صغره كان ما يرفع يديه بالدعاء إلا ويستجيب الله دعاءه. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, beliau itu daripada dulunya setiap angkat tangan beliau meminta kepada Allah, maka pasti Allah akan kabulkan semua keinginannya. ذات مرة جاء أحد من أخواله إلى عند والدته وقال لها. Pernah suatu ketika makciknya dari belah ibunya, Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar mendatangi ibunya. فقالت له إن ابني هذا حسن ما دعا الله بشيء إلا وتحقق في الحال. Dan kemudian beliau mengatakan datang kepada Habib Hasan, coba tengok madu ini, sebab engkau kalau berdoa pasti Allah akan kabulkan cash. فقال لأمه لماذا لم تخبريني من أول. Kemudian kata Habib Hasan, wahai ibuku, kenapa engkau tak beritahu kepada aku daripada awal kalau aku berdoa itu Allah bagi cash. إن فلان هذا يؤذيني له كم سنوات ولو أخبرتني لأمرت حسن يدعو عليه. Dan kemudian kalau engkau beritahu awal-awal, ini ada si fulan yang selalu usik aku, masih familinya daripada makcik daripada belah ibunya. Kalau aku tahu Hasan ini doanya makbul cash, aku akan minta doa kepada dia. فلما جاء سيدنا الحسن بن صالح. Kemudian ketika dia orang yang diusik tadi mendatangi Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, قال له خاله أنا أريد منك معروف وطلب فلان هذا يؤذيني له مدة أريدك أن ترفع يديك إليه بالدعاء. Dan kemudian pakciknya itu tadi datang kepada Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar daripada belah maknya dan mengatakan, tolong aku nak minta kebaikan daripada engkau, doakan ada satu orang yang selalu usik aku ini tadi. قال يا خال إنما خلقني الله في هذا الوجود رحمة لأهل الوجود لا نقمة. إنما خلقني الله في هذا الوجود رحمة للوجود لا نقمة عليهم. Dan kemudian Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar mengatakan kepada pakciknya daripada belah ibunya, wahai pakcikku, aku ini tidak diciptakan oleh Allah melainkan sebagai rahmat dan kasih sayang kepada siapapun yang wujud di dunia ini. هكذا كان مولانا فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم. Ini adalah mereka anak keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim. قال سيدنا عمر المحضار بن الشيخ بكر بن سالم والدي خلقه الله رحمة خالصة لكل أهل الوجود.
Dan kemudian Abi Umar Al-Muhdar, anak daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan ayahku, menciptakan sebagai rahmat dan kasih sayang yang murni kepada seluruh makhluk-makhluk Allah. وراثة عن جده الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Itu semua didapati karena mewarisi daripada datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإنه تعالى قال وما أرسلناك إلا رحمة. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, kami tidak mengutusmu wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada seluruh alam semesta. للعالمين لأهل السماء ولأهل الأرض. Untuk seluruh alam semesta, baik penghuni langit maupun penghuni bumi. فالله يجعل لنا ولكم نصيب من هذه الرحمة. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita mendapat bahagian daripada rahmat ini. فإنه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أصل الرحمة. فالله يمدنا بالرحمة في قلوبنا ونتراحم بعضنا البعض. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah asal mula daripada rahmat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mampu merahmati sesama kita. ويرحمنا في هذه الليالي المعلومات والأيام المعلومات برحمة يغنينا بها بفضله عمن سواه. Amin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita pada hari-hari yang istimewa ini dengan rahmatnya Allah sehingga kita tak perlukan rahmat siapapun. فإن في هذه الأيام ينظر الله سبحانه وتعالى للعباد ويهب العاصي للطائع. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari-hari ini Allah memandang hambanya, baik yang taat maupun yang bermaksiat. وهذه الأيام وهذه الليالي هي أيام التجارات إن كنت من أهل التجارات. Dan kemudian hari-hari ini dan malam-malam ini adalah hari perniagaan kalau kalian termasuk orang yang ahli berniaga. وفي هذه الأيام وهذه الليالي تقال العثرات إن كنت قد أثقلت ظهرك المعاصي والخطيئات. Dan kemudian pada hari-hari ini dan malam-malam ini adalah hari di mana Allah akan menghilangkan semua kesilapan-kesilapan kalian kalau kalian memahami itu. ففي هذه الأيام قبل الله سبحانه وتعالى توبة أبو البشر أبونا آدم. Dan kemudian pada hari-hari ini juga Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima taubatnya bapak daripada semua manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. عندما أكل من الشجرة جاء جبريل وخلع التاج من على رأسه فقال له الحق سبحانه وتعالى فإنه لا يجاورني في جنتي من عصاني. Dan kemudian ketika Nabi Adam memakan daripada pokok itu tadi, datang malaikat Jibril dan mengambil mahkotanya dan mengatakan tidak ada yang dapat berjiran sesiapapun yang bermaksiat kepada Allah. فلما هبط إلى الأرض بكى وسالت دموعه حتى نبتت الأشجار والأعشاب من دموع أبينا آدم. Dan kemudian ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nabi Adam menyesal dan menangis sampai air matanya itu deras mengalir daripada matanya hingga mampu menumbuhkan pokok-pokok dan rerumputan yang ada di kawasannya. بكى 6 أيام في اليوم السابع ناداه منادي الحق سبحانه وتعالى فقال ما يبكي قال أبكي أن خرجت من دار الكرامة إلى دار المهانة. Dan kemudian selepas 6 hari menangis, pada hari ke-7 dapat berita daripada langit. Kenapa? Apa yang membuat engkau menangis wahai Adam? Beliau mengatakan, aku telah keluar daripada rumah yang penuh keramat kepada tempat yang penuh kehinaan. Ya Adam, alam akhluqka biyadi wa asjadtu laka malaikati. Kemudian Allah mengatakan, wahai Adam, bukankah aku telah menciptakanmu dengan tanganku? Bukankah aku telah membuat semua malaikat sujud kepadamu? Wa asjadtu laka malaikati wa akhaltuka dara karamati. Dan bukankah itu semua sebagai bentuk kemuliaanku kepadamu ketika aku jadikan malaikat-malaikatku sujud kepadamu? Fa innahu law khalaqtu khalqan mil'a hadhihi al-ard wa ata'uni ta'atil malaika thumma 'asawni la akhrajtahum min dairati rahmati. Dan kemudian karena barang siapa kalau sesiapapun yang melakukan ketaatan kepadaku sama seperti taatnya malaikat dan kemudian bermaksiat kepadaku satu kali, aku akan keluarkan daripada rumah keramatku. Fazada buka Adam wa zada nahib Adam fabaka wa baka 300 sanah. Dan kemudian Nabi Adam ketika mendengar berita semacam itu semakin menangis dan menangis. Menangisnya Nabi Adam selama 300 tahun.
حتى أتاه جبريل sampai datang malaikat Jibril kepadanya قال له يا آدم dan mengatakan, wahai Adam, اذهب إلى مكة وإلى حرم الله في مكة. pergilah ke Makkah, pergilah kota haramnya Allah yang berada dekat Makkah. فذهب سيدنا آدم إلى مكة وطاف بالبيت 7 وكان في شهر ذي الحجة. Dan kemudian akhirnya Nabi Adam pun pergi ke Makkah, sampai di Makkah melakukan tawaf 7 kali, dan hari itu, bulan itu adalah bulan Dzulhijjah. وكان في 10 ذي الحجة تاب الله سبحانه وتعالى على أبينا آدم. Dan ketika tarikh 10 hari bulan Dzulhijjah, pada hari itulah Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. تاب الله على أبينا آدم عندما كان نادما وصادقا فيما هو فيه. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam karena Nabi Adam telah menunjukkan penyesalan yang sangat mendalam luar biasa dan melakukan taubatnya dengan jujur dan tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah ampuni dosa-dosanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah, maka seakan-akan dia tak ada dosa langsung. ففي هذه الأيام نتذكر توبة أبينا آدم ونجدد بيننا وبين الله توبة صادقة. Maka pada malam hari ini kita bercerita tentang Nabi Adam dan kita perbaharui janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaharui taubat kita kepada Allah. نسأله أن يتوب علينا توبة نصوحة يزكينا بها جسما وقلبا وقالبا وروحا. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan semoga Allah sucikan diri kita, jiwa kita, roh kita, zahir dan batin. ونسأله سبحانه وتعالى آمين. أن يوفقنا وإياكم في هذه الأيام وفي هذه الليالي آمين. وفي سائر الأيام لما يرضيه عنا ويجنبنا ما يسخطه عنا. آمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الحولية إن شاء الله. آمين. ويجعلها إن شاء الله مستمرة في كل سنة. آمين. تستمر إن شاء الله في كل عام في أول سبت من شهر ذي الحجة، وأن تزداد كل سنة في زيادة وفي زيادة، وأن ينفع هذه البلاد وفي من حضر وفي من نظر ولا يعودون إلا بخير من سيدنا الفخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم. Amin. Semoga Allah memberikan berkah kepada kita semuanya dan semoga majlis ini sentiasa setiap tahun akan selalu ada pada hari Sabtu pertama di bulan Dzulhijjah. Semoga Allah memberkati yang hadir di sini, yang melihat ini semuanya dapat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. وجزا الله الأخينا الأبر سيد حبيبنا حسين بن أحمد بن محمد الهدار بن الشيخ أبو بكر بن سالم أن جمعنا وإياكم في هذه الحولية المباركة. نسألها أن يكون في كفة حسناته وأن يعيد علينا وعليكم هذه الحولية سنين عديدة ومرات عديدة ونحن وإياكم في أتم الصحات والعافيات. Amin. Dan semoga Allah membalas kebaikan Habib Husain bin Ahmad bin Muhammad Al-Haddar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, karena beliaulah yang dapat membuat ini perkara ini semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala catat usaha beliau, letakkan di dalam pahala-pahala beliau, dan semoga semakin terulang lagi majlis-majlis seperti ini ولا kepada kita ننصرف semua. من هذه الحولية إلا بحاجات مقضية وذنوب مغفورة، ولا ننصرف إلا وقد بدل الله سبحانه وتعالى سيئاتنا إلى حسنات. Amin. Semoga semua kesilapan kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. اللهم يا من وفقه الخير وأعانهم عليه، آمين. وفقنا للخير وأعنا عليه. آمين. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. آمين. اللهم يا من وفقه الخير وأعانهم عليه، آمين. وفقنا للخير وأعنا عليه. آمين. اللهم صلح قلوبنا وقوالبنا، اللهم صلح آمين. نياتنا ومقاصدنا. آمين. اللهم لا بارك لنا في هذه الحولية وعد بركتها وخيرها علينا آمين. وعلى أولادنا وعلى أحبابنا وعلى الحاضرين آمين. وعلى الكون أجمعين يا رب العالمين. آمين. واغثنا برحمة سابغة هنية رح فيها الخير والبركة، رحمة الإيمان، رحمة الإحسان، رحمة الإيقان. يا حنان يا منان، يا قديم الإحسان، يا من إذا سئل أعطى وإذا استعينا أعان. أعنا على ما تريد منا ووفقنا لما يرضيك عنا يا رب العالمين. وحنا حياة طيبة، واحجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، وانصرنا على عدوك وعدونا، وتولنا بولاك واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين. واحفظ الحجاج والمسافرين
والغزاة والمجاهدين في البر والبحر والجو أجمعين، وردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مزودين بكل خير. وأشكنا في دعاء الحجين وفي دعاء المعتمرين وفي دعاء زوار النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يا رب العالمين، واجعل لنا من ذلك نصيبا وافيا برحمتك يا أرحم الراحمين. أغثنا وأرحمنا وارحم بنا، واجعل يا رب نيتنا خالصة لوجهك الكريم، واغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي، واعزنا بالطاعات ولا تذلنا بالمعاصي والمخالفات، واغفر لنا الذنوب ووفقنا الأعمال الصالحات، واجعلنا في الحصن الحصين من الذنوب والحرز المكين من الذنوب والحرز المكين من الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.